Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum. Apa khabar sahabat-sahabat di luar sana? Semoga hari ini insya-Allah kita masih diberikan kesihatan yang baik, masih diberikan kemudahan dan insya-Allah masih diberikan rezeki yang melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya, hari ini merupakan hari yang ke-8 larangan pergerakan di negara kita, dan insya-Allah semoga kita sama-sama membantu, kita sama-sama memberikan sokongan, kita sama-sama memberikan bantuan kepada apa yang berlaku di sekeliling kita, iaitu penularan pandemik COVID-19. Alhamdulillah, hari ini kita nak berkongsi berkaitan bagaimana how to stay positive. Bagaimana kita nak menjadi positif, right? Jadi kalau sekarang ni apa yang kita dapat rasakan, apa yang kita dapat perhatikan di sekeliling kita, apabila suatu pandemik ataupun musibah yang berlaku, jadi kita dapat merasakan suatu vibration ataupun suatu gelombang yang kita rasakan semua bercerita tentang negatif. Bila kita bercerita semua tentang negatif, maka apa yang kita rasakan, gelombang ataupun aura di sekeliling kita semua negatif. Jadi orang-orang yang sihat pun boleh seolah-olah menjadi sakit. Orang yang rasa bertenaga boleh menurunkan tahap energi dia. Waalaikumsalam Cikgu Lakarani. Alhamdulillah, kabar baik. Apa kabar orang Tawau? Ya, saya harapkan cikgu sihat, insya-Allah keluarga sihat, dan orang-orang di Tawau juga jaga kesihatan diri yang terbaik. Right? Okay, hari ini kita just berkongsi stay positif. Bagaimana kita nak mewujudkan environment positif? Bagaimana kita nak membuat environment kita environment yang healthy, yang positif. Jadi semua juga adalah bermula daripada mindset kita sendiri. Jadi apa yang berlaku di luar sana, ada perkara-perkara yang kita boleh kawal, tetapi ada juga perkara-perkara yang tidak boleh kita kawal. Jadi sebagai contoh adalah pandemik yang berlaku sekarang, pandemik COVID-19. Itu adalah perkara-perkara yang di luar kawalan kita, adalah perkara-perkara yang di luar kekuatan kita. Jadi sahabat-sahabat semuanya, sekiranya perkara yang di luar kawalan kita, kita tak boleh kawal. Jadi apa yang kita boleh kawal? Yang kita boleh kawal adalah mindset ataupun bagaimana cara kita berfikir, bagaimana cara kita menerima sesuatu keadaan tersebut. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita set mindset kita, bagaimana kita set pemikiran kita menerima keadaan pandemik COVID-19 yang berlaku di sekeliling kita sekarang. Sebab dia dah tersebar di merata-rata tempat. So, apa langkah-langkah yang kita boleh ambil, apakah langkah-langkah yang kita boleh kawal adalah berkaitan dengan diri kita. Jadi kita ambil langkah-langkah ni sebagai contoh. Ada orang yang menjalankan perniagaan dan sekarang tidak boleh buka perniagaan. Ada orang yang buka kedai makan, sekarang tidak boleh melakukan perniagaan kedai makan. Jadi bila kita mengambil pendekatan, apa yang saya boleh buat dengan keadaan sekarang, apa yang saya boleh lakukan untuk menghadapi keadaan sekarang. Jadi sebagai contoh,
dia boleh mengaktifkan food delivery. Dia boleh mengaktifkan tim dia sendiri untuk buat food delivery. Jadi sebelum-sebelum ni dia tidak ada kepakaran untuk food delivery, tetapi sekarang dia dah ada kepakaran untuk penghantaran. Sama juga orang-orang yang berniaga ataupun mempunyai premis, dalam keadaan sekarang tidak boleh datang ke tempat perniagaan dia, tetapi dia dah boleh start menggunakan online meeting, menggunakan Zoom meeting. Jadi bagaimana kita nak menghadapi ataupun bagaimana kita nak handle perubahan yang berlaku sekarang ini. So yang pertama adalah bagaimana mindset kita ingin memandang perkara ini adalah perkara yang ada hikmah di sebaliknya, ada perkara positif di sebaliknya, ataupun kita hanya berserah dengan apa yang berlaku sekarang, kita tak berbuat apa-apa pun dengan keadaan sekarang. So kita stay positif. Yang kedua adalah bagaimana kita dari segi emotional kita, dari segi percakapan kita, dari segi apa yang kita kongsikan di dalam media sosial ataupun di dalam WhatsApp group, kita jadikan perkara-perkara yang positif. Sekiranya sekarang ni kita dapat banyak info-info negatif yang berlaku, info-info yang menyebabkan kita rasa gelisah, kita rasa resah, why not kita ubah emotional kita dengan perkara-perkara yang positif. Sebagai contoh, sekarang ni mangsa telah banyak terinfection, dan ada beberapa daripada yang terinfection telah meninggal dunia. So kita boleh tukar percakapan kita. Kita doakan, kita doakan kepada mereka, semoga mereka ditempatkan bersama dengan orang-orang yang soleh. Dan kita boleh teks, so stay at home, jaga diri baik-baik, jaga persekitaran kita, jaga keluarga kita. So kita boleh tukar vibration negatif ke vibration yang positif. Saya boleh tanya sahabat-sahabat semuanya, bila kita di dalam suatu keadaan yang sedang memikirkan perkara-perkara yang negatif, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat rasakan diri kita pun kita rasa seolah-olah macam tak bersemangat. Diri kita pun kita rasakan seolah-olah kita macam jatuh sakit. Kita rasakan sakit badan, kita rasakan nafas mula tak selesa, ya. Itu semua dipengaruhi oleh mindset kita, dipengaruhi oleh emotional kita. Kita rasa macam batuk sikit-sikit pun kita dah berfikiran, jangan-jangan saya dah ada terinfectious, ya. So bagaimana kita nak mengubah emotional kita? Bagaimana kita nak mengubah energi di dalam diri kita? Jadi bila kita kongsikan perkara-perkara yang positif, bila kita kongsikan perkara-perkara yang positif, insya-Allah kita akan mempengaruhi surrounding kita. Kita akan mempengaruhi environment kita. Even dalam media sosial, even dalam WhatsApp group, even dalam sharing, kita sebarkan perkara-perkara yang positif. Right? Insya-Allah kita boleh mengubah suasana kita. Right? Okey, ada soalan daripada Tuan Cikgu, masalah B40 yang tinggal di PPR, yang kurang tabungan tunai dan tidak bekerja. Bagaimana nak positif dalam keadaan sekarang? Ya, ini suatu isu yang sangat baik, yang mana kita faham sangat banyak orang efek, dapat kesan ataupun impact daripada
senario ataupun daripada situasi yang sedang berlaku sekarang. Apalagi orang-orang yang B40 yang gaji mungkin ada yang gaji hari ataupun ada gaji bulanan yang mungkin hanya 1,000 lebih, 2,000 sahaja, yang menghidupkan anak-anak ramai. Jadi mereka sangat terkesan dengan keadaan sekarang ni. Dan untuk orang-orang yang di pertengahan ataupun di golongan atasan, right? Mereka mungkin telah bersedia dari awal. Mereka telah mendapatkan bekalan bahan-bahan seperti beras, gula dan sebagainya untuk preparation. Mungkin seminggu, mungkin 2 minggu, mungkin sebulan, ya. Tetapi memang ada keluarga-keluarga yang sangat terkesan, yang mana mereka sebenarnya tahu perlukan supply ataupun perlukan bekalan, tetapi mereka tidak berkemampuan, ya. Jadi sekarang ni saya dengan beberapa rakan-rakan yang lain, kita tengah approach personally. Sekiranya ada memang orang-orang yang tidak tidak berkecukupan untuk masa-masa krisis ini, untuk berhubung direct kepada kita. Sebab sahabat saya di Kedah, sahabat saya berada di Selangor, di Perak, ada yang sedang mencari orang-orang ini, ya. Dan kami juga ada menyalurkan ke masjid-masjid, ya. Kami berhubung dengan AJK Masjid, dan AJK Masjid yang akan menghubungi orang-orang yang kurang kemampuan itu, dan mereka boleh direct untuk dapatkan bekalan, iaitu bahan-bahan asas, ya. Jadi insya-Allah Cikgu Lakarani saya akan sampaikan, ya, kepada sahabat-sahabat saya, dan juga mungkin ada orang-orang yang boleh membantu di kawasan area Tawau untuk kita mengurangkan ataupun untuk kita menolong mereka, ya. InsyaAllah nanti boleh direct tag kepada kita, right? So semoga perkongsian saya pada pagi hari ini, insyaAllah kita stay positif, kita stay tune, jaga diri, stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.